Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini cikgu nak ajar kamu unit 1 pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial peers. Okey. Berkaitan dengan kesihatan diri dan reproduktif. Okey, so kita tengok contoh introduksi ni. Okey, dia kata menurut WHO tahun 2014 terdapat 4 jenis hak reproduktif dan seksual. Okey, nyatakan. Okey. So di standard pembelajaran kamu dapat menyatakan hak kesihatan reproduktif dan seksual, menjelaskan kepentingan mengetahui hak kesihatan reproduktif dan seksual, mengaplikasikan kemahiran kecekapan psikososial dalam menangani isu penafian hak kesihatan reproduktif dan seksual. Kemudian menjadi idea cara menyebar luas maklumat hak kesihatan reproduktif dan seksual yang dapat meningkatkan literasi kesihatan. Selain itu, dapat menyatakan maksud amal seksual, mengenal pasti tingkah laku amal seksual, kemudian mengaplikasikan kemahiran berkata tidak kepada amal seksual. Okey, so jadi kita tengok seterusnya yang menganalisis kesan kepada mangsa dan pemangsa sekiranya kes amal seksual tidak ditangani. Okey. So jadi tujuan unit ini, okey. Tujuan unit ini diperkenalkan adalah untuk mendidik murid mengetahui hak kesihatan reproduktif dan seksual untuk mencapai taraf kesihatan optimum, hidup bebas dan selamat. Selain itu, murid diberikan penekanan kemahiran menangani tingkah laku seksual seperti amal seksual, mengatasi masalah penagihan berulang, mengawal ketidakstabilan emosi, konflik dan kehidupan berkeluarga. Kemudian mencegah penyakit jangkitan seksual dan menghindari buli cyber. Okey, kemahiran ini penting untuk melahirkan masyarakat yang sihat dari segi jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial. Okey, so tadi soalan tadi. Okey, so jadi ini yang pelajar ni jawablah. Okey. Yang pertama, hak untuk kesesamaan gender dan tidak mendiskriminasi. Okey, dari pelajar lelaki ni pula, hak untuk bebas dari penyiasatan, kekejaman atau menghukum. Okey, so jadi ni dia tak berani nak jawab, tapi dia bukan tak berani, dia dalam fikiran dia ini mungkin dia jawapan dia lah. Okey. Seterusnya, okey, so tengok ni, hak untuk bebas bergerak bebas, lindungi diri dari menjadi mangsa. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, hak kesihatan reproduktif dan seksual. Okey, kesihatan reproduktif bermaksud keadaan individu yang sihat fizikal, mental dan sosial serta bebas daripada penyakit yang berkaitan dengan sistem reproduktif. Ini merangkumi keupayaan untuk menjalin kehidupan seksual yang selamat serta bebas membuat pilihan yang bertanggungjawab. Okay, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM 2012 mentakrifkan pendidikan kesihatan reproduktif dan seksual sebagai asas kukuh kepada perkembangan serta pembangunan insan yang sihat, berakhlak mulia dan saling menghormati. Hak untuk pendidikan reproduktif dan sosial adalah seperti berikut. Yang pertama, hak untuk pendidikan reproduktif dan seksual. Pertama, remaja harus dibimbing cara mengamalkan gaya hidup yang selamat dan sihat dari segi jasmani, emosi, mental, rohani dan sosial. Yang kedua, sesuatu yang perlu dipelajari demi kesejahteraan keluarga. Yang ketiga, satu proses pembelajaran sepanjang hayat merangkumi aspek biologikal, sosio-budaya dan psikologikal. Dan yang keempat, mengamalkan tingkah laku yang baik dalam kehidupan demi mengukuhkan institusi kekeluargaan. Kemudian kita pergi kepada contoh hak kesihatan reproduktif dan seksual. Yang pertama, hak untuk hidup, kebebasan dan keselamatan. Yang pertama, memberikan hak kepada yang berhak menerima serta mengenakan hukuman kepada manusia yang bersalah demi memastikan kita dapat hidup dengan bebas dan selamat. Kemudian, konsep persamaan hak perlu diamalkan dalam kehidupan manusia yang terdiri daripada pelbagai etnik, bangsa dan keturunan. Kita berhak untuk hidup aman, damai dan bergerak bebas. Kemudian kita pergi kepada seterusnya, hak untuk kesamaan gender dan tidak mendiskriminasi. Yang pertama, wanita dan lelaki diberi peluang yang sama untuk memajukan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Lelaki dan wanita mempunyai hak yang sama berdasarkan kelayakan akademik,
kemahiran dan kebolehan mereka untuk meningkatkan sumbangan kepada ekonomi negara. Wanita hari ini diberi peluang menceburkan diri dari pelbagai bidang seperti korporat, keusahawanan, kejuruteraan dan pertahanan setaraf dengan kaum lelaki. Selain itu, kita tengok kepada hak untuk bebas dari penyiksaan, kekejaman dan hukum. Seorang pesalah perlu dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan mengikut lunas undang-undang. Dari segi agama dan kepercayaan, setiap kaum berhak untuk mengamalkan cara hidup masing-masing berdasarkan peraturan yang ditetapkan. Mereka tidak dibenarkan melakukan sebarang bentuk penyiksaan, kekejaman atau menghukum sesuatu kaum hanya kerana perbezaan bangsa, budaya atau warna kulit. Kemudian kita pergi kepada kepentingan mengetahui hak kesihatan reproduktif dan seksual. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia World Health Organization, istilah remaja ditafsirkan sebagai seorang yang berada dalam lingkungan umur di antara 10 hingga 19 tahun. Peringkat umur ini, seseorang individu melalui masa perjalanan dari alam kanak-kanak ke alam dewasa yang penuh dengan cabaran fizikal, mental dan sosial. Golongan remaja perlu mengetahui hak kesihatan reproduktif dan seksual mereka dengan sebaik-baiknya sebelum menempuh alam dewasa. Antara hak kesihatan reproduktif dan seksual yang perlu diketahui remaja ialah: pertama, hak daripada privasi individu. Remaja perlu melindungi diri mereka dari menjadi mangsa perdana seksual. Mereka perlu tahu batasan pergaulan antara lelaki dan perempuan. Kemudian remaja perlu menjadi individu yang berpengetahuan tentang reproduktif dan seksual. Kemudian itu sebab kamu kena belajar bab ni lah. Kemudian remaja berhak mendapat maklumat dan perkhidmatan kesihatan untuk meningkatkan tahap kesihatan. Yang seterusnya, hak daripada perspektif keluarga. Remaja berhak mendapat bimbingan daripada ibu bapa dan kesihatan reproduktif mereka. Remaja perlu diberikan pengetahuan tentang sentuhan selamat dan tidak selamat. Selain itu, remaja perlu lebih terbuka untuk berkongsi masalah dengan keluarga. Nilai-nilai murni dari agama perlu diterapkan sejak awal secara berterusan. Selain itu, hak dari perspektif masyarakat. Remaja perlu dilindungi dari terjebak dalam gejala sosial. Golongan remaja perlu mendapat bimbingan masyarakat tentang kesan dan akibat daripada gejala sosial yang mudah mempengaruhi diri mereka. Selain itu, remaja perlu peka dengan situasi yang berlaku di sekeliling mereka. Menyediakan perkhidmatan kaunseling kepada remaja dan keluarga dengan tujuan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selain itu, kita tengok kepada menangani isu penafian hak kesihatan reproduktif dan seksual dari sudut kecakapan psikososial. Setiap murid berhak mengetahui cara menangani isu penafian hak kesihatan reproduktif dan seksual dari sudut psikososial. Bagi menangani masalah ini, mereka disarankan menggunakan pendekatan 4M yang diterapkan oleh kumpulan pakar psikologi dan kaunselor seperti berikut. Yang pertama, mendengar. Ibu bapa harus bersedia mendengar dan membimbing remaja berhubung dengan kesihatan reproduktif seperti hak diri, pengayaan dan penganiayaan dan penyakit berkaitan. Yang kedua, melindungi. Remaja perlu dilindungi daripada menjadi mangsa penderitaan seksual dan kekerasan. Yang ketiga, mendidik. Remaja diajar untuk mengetahui sentuhan selamat dan tidak selamat serta berkata tidak terhadap perkara yang melanggar hak mereka. Keempat, memerhati. Remaja boleh mengesan tingkah laku buruk pemangsa serta mengetahui batas dalam pergaulan. Remaja bertindak melaporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat kehadiran individu yang menceritakan. Jadi kat sini dah ada bagi info ekstra. Dalam usaha melindungi bayi yang tidak berdosa, beberapa pusat perlindungan serta khidmat kaunseling disediakan seperti Raudatul Sakinah, Rumah Perlindungan Remaja, Pusat Kebajikan Masyarakat. Sumbernya adalah pada Harian Metro pada tahun 2019. Pusat perlindungan ini bukan bermakna kerajaan menggalakkan penganiayaan golongan remaja, tetapi lebih kepada merawat remaja berkenaan di samping membendung masalah sosial. Kemudian kita pergi kepada penyebaran maklumat berhubung hak kesihatan reproduktif dan seksual. Maklumat mengenai hak kesihatan reproduktif dan seksual boleh diperoleh melalui aplikasi teknologi maklumat. Maklumat yang diterima haruslah tepat dan daripada sumber yang dipercayai. Berikut kaedah yang difikirkan bernas untuk menyebarkan maklumat berhubung hak kesihatan reproduktif dan seksual. Yang pertama, melalui pendidikan formal. Maklumat boleh didapati melalui bahan bacaan. Kemudian murid boleh memperoleh bahan maklumat yang tepat dan sesuai daripada guru menerusi
mata pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, pendidikan agama Islam dan pendidikan moral. Memberikan ruang kepada murid untuk bersoalat secara terbuka dan berhemah. Kemudian pendidikan tidak formal. Okey, ibu dan bapa berperanan penting menjadi suri teladan. Okey, masyarakat menjadi ejen sosialisasi ke arah mendidik remaja tentang hak reproduktif dan seksual. Kemudian ketiga, program kesedaran pihak berkuasa tempatan PBT, kerajaan, non-government, NGO. Okey, sebarang maklumat menerusi kempen kesihatan, program kemasyarakatan dan poster tentang hak kesihatan reproduktif dan seksual. Kemudian yang keempat, perbincangan dengan rakan. Maklumat boleh disampaikan melalui perbincangan bersama-sama rakan yang boleh dipercayai. Remaja boleh berkongsi maklumat dengan rakan tentang hak kesihatan reproduktif dan seksual dan masalah dalam kalangan mereka. Okay, kemudian media massa. Okay, maklumat lebih cepat sampai melalui aplikasi seperti Instagram, WeChat, WhatsApp, Telegram dan Facebook. Remaja harus bijak menilai segala dapatan maklumat sebelum menamalkan serta menyebarluaskan maklumat tersebut. Pastikan maklumat tersebut didapati dari sumber yang boleh dipercayai seperti laman web Kementerian Kesihatan KKM, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan sumber jurnal akademik yang lain. Okey, kemudian kita pergi kepada amang seksual dan tingkah laku amang seksual. Okey, amang seksual bermaksud serangan seksual yang berlaku secara fizikal atau bukan fizikal seperti melakukan apa-apa perbuatan lain yang melibatkan kontak fizikal dengan seseorang kanak-kanak walaupun tanpa persetubuhan. Menurut Seksyen 14A dan Seksyen 14B Undang-Undang Malaysia Akta 792 bahagian Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 menyatakan apa-apa perbuatan menyentuh bahagian seksual mangsa atau bangsa dipaksa melakukan sebaliknya terhadap pelaku dianggap amang seksual. Okay, yang pertama, contoh bentuk tingkah laku, gangguan secara lisan. Contoh kata-kata gurauan, usikan, bunyian dan soalan yang berbentuk cadangan seksual. Kemudian gangguan bukan lisan, bahasa tubuh. Pandangan atau kerlingan yang mempunyai niat atau keinginan menjilat bibir, memegang atau memakan makanan dengan cara menggoda atau bahasa isyarat yang membayangkan perlakuan seks. Kemudian gangguan seksual, gangguan visual, menunjuk gambar lucah, melukis gambar lucah dan menulis surat berunsur seksual. Kemudian gangguan psikologi, mengulangi jemputan merayu atau ajakan seksual seperti keluar berjalan yang telah ditolak sebelumnya secara berterusan. Seterusnya, gangguan fizikal, kesentuhan yang tidak diingini seperti memegang tangan mangsa secara paksaan, menyentuh bahagian lain tubuh mangsa, menyentuh alat seksual mangsa dan memeluk mangsa secara paksa. Katakan tidak kepada amal seksual. Yang pertama, sentiasa berada di tempat yang terbuka serta dapat dilihat oleh orang lain. Jauhkan diri jika mengenai sesuatu yang tidak baik akan berlaku. Menolak perlawanan untuk perlawanan. Menjerit suka kuat hati apabila diri berada dalam bahaya. Sentiasa berasa curiga terhadap orang lain walaupun ada petang dan keluarga. Kemudian kita tengok kesan dan akibat amal seksual. Pertama, kesan psikologi, masa akan hilang motivasi diri, mereka hilang minat terhadap sesuatu dan diri sendiri. Masa juga akan cenderung untuk mengasingkan diri dan suka bersorangan. Masa juga akan mengalami kemurungan dan trauma. Kadang-kadang ada mangsa yang memiliki perasaan untuk merisukan diri sendiri. Kemudian kesan emosi, mangsa gangguan seksual akan berasa malu untuk bergaul dengan masyarakat kerana berasa rendah diri dan tidak layak untuk bersama mereka. Mangsa akan sentiasa berada dalam ketakutan dan curiga dengan keadaan sekeliling mereka. Mangsa juga akan mengalami trauma dan sukar untuk melupakan peristiwa tersebut. Kemudian pemangsa akan dikenakan hukuman seperti penjara, denda atau sebatan. Nama baik keluarga akan tercemar akibat perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Keluarga pemangsa akan dipulangkan oleh masyarakat setempat. Pemangsa akan kehilangan kerja dan masa depan menjadi gelap. So jadi kat sini ada latihan pengukuhan. So jadi yang pertama menyatakan, so jadi ni kamu buatlah sebagai kerja rumah ya. Nombor 1 dan nombor 2. So nanti kalau dah siap, boleh hantar. Nota tu kamu buat secara ringkas-ringkas saja dan kamu buat soalan ni dan hantar kepada cikgu melalui Telegram. Sekian, terima kasih.